Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita di dalam channel YouTube Cik Tam Oboy TV. Moga-moga perkongsian saya dengan anda semua melalui channel ini akan memberikan manfaat kepada kita semua yang mendengarnya. Terima kasih diucapkan kepada yang telah pun subscribe channel ini. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan satu topik untuk anda semua, iaitu motivasi kendiri. Okey, apakah dia motivasi kendiri? Sebelum kita pergi jauh, elok rasanya kita tengok apakah yang dikatakan motivasi. Motivasi adalah satu aspek yang mendorong diri kita untuk kita mencapai sesuatu matlamat. Maksudnya kita ada kehendak dan pendorong kepada kehendak itulah yang dinamakan motivasi. Jika kita lihat definisi-definisi motivasi yang diberikan oleh pakar-pakar, saya teringat apa yang diberikan oleh Crow and Crow pada tahun 1981 yang mengatakan bahawa motivasi ini sebagai sesuatu desakan. Sharifah Alwiyah Al-Sagaf pula pada tahun 1986 mengatakan apa? Motivasi sebagai satu perangsangan tindakan ke arah mencapai sesuatu tujuan. Tapi secara umumnya, motivasi ini adalah merupakan penggerak kepada tindakan ataupun penggerak kepada kemahuan dan keinginan hendak berjaya ataupun mencapai sesuatu. Jadi pada saya, motivasi ini adalah merupakan satu benda yang sangat penting dalam hidup kita, kerana dialah yang menggerakkan kita untuk berjaya mencapai sesuatu walaupun ada cabaran, ada kepayahannya, ada kesusahan yang terpaksa kita tempuh, tetapi kita akan tetap berusaha untuk mencapainya. Contohnya sekarang ini kita terpaksa melalui saat-saat genting, getir, terpaksa kita melalui PDPR di rumah, tidak ada kelas bersemuka bersama cikgu-cikgu, bukan mudah. Tetapi dengan adanya motivasi itu, maka kita akan lebih kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bukan maksudnya bila kita ada motivasi ini, kita tak letih, tak penat. Tetapi bila kita ada motivasi, kita bila letih, bila kita penat, kita akan berehat sekejap. Mungkin kita akan tidur, mungkin kita akan makan, kita minum. Dan lepas ni, kita akan teruskan lagi usaha kita. Kita akan rasa kecekalan tersebut untuk kita berusaha dengan lebih kuat untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jasad kita ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan kemudian dimasukkan ruh ke dalam jasad kita, maka nanti kita akan ada pemikiran, dan secara automatiknya juga nanti kita akan ada perasaan dan juga emosi, dan akan ada interaksi di antara perkara-perkara ini. Maka di sinilah akan wujud juga belief system kita. Interaksi di antara perkara-perkara inilah akan wujudnya keinginan yang lahir dalam diri kita untuk kita mencapai sesuatu. Dan di sinilah peranan motivasi sangat penting bagi menentukan bahawa diri kita akan mampu untuk mencapai sesuatu keinginan tersebut. Tapi kena ingat, sebab saya sebut pemikiran tadi, belief system kita, sistem kepercayaan kita tu. Sebab tu pada saya, sistem kepercayaan ini, kalau adalah contohnya para pelajar yang sampai sekarang kamu masih tak boleh ubah perangai, maka kamu kena check balik belief system itu. Sebab apa? Behavior ini follow your belief system. Tingkah laku kita, dia ikut pemikiran kita. Begitu juga kalau ada para pelajar di luar sana yang mungkin bagi tahu kepada cikgu, cikgu, saya dah rasa jemu lah cikgu belajar, saya dah rasa bosan lah cikgu belajar.
Ini petanda yang tidak baik sebenarnya. Maksudnya pada ketika ini motivasi kamu sangat rendah. Kena tengok balik. Sebab apa? Pada saya, motivasi ini sepatutnya dia tak boleh turun. Motivasi ini sepatutnya kekal ada di dalam diri kita. Apabila dia kata jemu, apabila dia kata bosan, petanda yang tidak baik dalam diri seseorang itu. Ingat apa saya cakap, motivasi sepatutnya tak pernah pudar. Tetapi sebaliknya, apabila seorang pelajar itu dia kata, mungkin dia tengah belajar kan, dia kata, cikgu penatlah cikgu, letihlah cikgu belajar. Itu normal sebenarnya. Tapi kalau dia kata jemu belajar, boring belajar, bosan belajar, itu something wrong sebenarnya. Memang kita ni manusia. Ada ketikanya kita rasa penat, kita rasa letih, dan kita kena rehat lah. Ada masanya bila kita dah letih, kita kena tidur. Ada masanya apabila kita letih, kita kena rehat. Mungkin kita boleh minum, tengok TV dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, para penonton sekalian, kita perlukan motivasi kerana ia membuat kita bersemangat, kita rasa cekal, kita rasa kuat, dan tak kiralah apa cabaran yang kita hadapi, kita terpaksa melalui PDPR, belajar di rumah. Tetapi kita sebagai calon SPM umpamanya, kita sebagai calon STPM, kita sebagai calon STAM akan tetap terus meneruskan usaha kita sehinggalah kita berjaya di dalam peperiksaan tersebut contohnya. Baiklah, motivasi ini saya bahagikan kepada dua lah. Yang pertama, motivasi intrinsik ataupun motivasi dalaman kita. Dan yang keduanya, motivasi ekstrinsik, iaitu motivasi luaran kita. Contohnya, kita nak dapatkan kerja yang bagus, rumah yang besar, dapat anugerah, itu merupakan motivasi luar, motivasi ekstrinsik. Tetapi yang paling menentukan kejayaan kita adalah sebenarnya motivasi dalaman kita, yang juga kita namakan sebagai motivasi kendiri. Para penonton sekalian, motivasi intrinsik ni, motivasi dalaman ini, motivasi kendiri ini, sebenarnya dia sangat powerful. Dia sangat memberi kuasa kepada kejayaan seseorang sebenarnya. Contohnya pelajar-pelajar lah, apabila nak belajar tu, sepatutnya dia rasa bahawa aku ni nak belajar kerana memang aku nak belajar. Bukan kerana aku belajar ni kerana mak aku marah, ataupun kerana orang lain, ataupun aku belajar ni kerana cikgu suruh. Bukan macam tu. Seterusnya saya nak cakap tentang keperluan motivasi kendiri. Mengapa ia perlu? Pada saya, sebab utamanya, khususnya saya cakap ni kepada para pelajar lah di sekolah, ataupun calon-calon SPM, calon STPM dan juga STAM pada tahun ini, masa depan adalah sesuatu yang sangat mahal sekarang. The future is very expensive. Lagi bertambah tahun, lagi mahal. Betul kan? Mana ada barang bila bertambah tahun lagi murah? Kalau zaman saya dulu, 20 sen tu boleh dapat beberapa ketul kuih. Kalau sekarang ini, mana ada kuih walaupun seketul harganya 20 sen? Semua barang akan naik. Begitu juga sebenarnya masa depan. Sebab itu kamu kena tahu mengapa motivasi kendiri ini sangat diperlukan pada ketika ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini. Yang keduanya, mungkin anda semua kena tahu bahawa in life you are always learning. Tak ada istilah belajar untuk SPM, hanya untuk STPM ataupun hanya untuk STAM. Sebenarnya kita perlu belajar sepanjang hayat kita. Sebab itu untuk memenuhi lifelong learning process ini, kita perlukan motivasi untuk kita sentiasa cekal, sentiasa bersemangat dan sentiasa kuat untuk mencari ilmu.
Dan yang ketiga, kenapa saya mengatakan bahawa motivasi kendiri ini sangat diperlukan dalam diri setiap daripada kita umat manusia ini. Kerana apa? Yang ketiganya, kerana kita ini secara psikologinya, kita ini ada 5 perkara. Yang pertama, akal. Yang kedua, potensi. Yang ketiga, emosi ataupun perasaan. Yang keempat adalah nilai. Yang kelima, kita ada kecenderungan. Kerana secara psikologinya kita ada 5 perkara ini, maka kelima-lima ini perlu kita uruskan dengan sebaik mungkin. Ini merupakan amanah sebenarnya. Sebab itu kita perlukan motivasi untuk kita mengurus takbirkan kelima-lima perkara yang ada dalam diri kita itu, iaitu akal, potensi, emosi ataupun perasaan, nilai dan juga kecenderungan itu tadi. Jadi nak uruskan 5 perkara ini yang ada dalam diri kita ini, kita sangat memerlukan motivasi. Kalau tidak, itu yang kita kata kita ada akal, tetapi kita tak gunakan akal kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sebaik mungkin. Kita ada potensi. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan potensi kepada kita, tetapi kita tidak gunakan, kita tidak serlahkan potensi yang ada dalam diri kita sebaik mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengurniakan kepada kita emosi ataupun perasaan, tetapi kita gagal untuk mengawal emosi ataupun menjaga perasaan orang lain. Kita juga ada nilai, tetapi kita letak nilai hidup kita terlalu rendah kerana kita tidak mentadbirkan perkara-perkara yang ada dari segi psikologi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kita dengan sebaik mungkin. Begitu juga kita ada kecenderungan, tetapi kita tidak halakan, kita tidak gunakan kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Jadi begitulah tadi perkongsian saya dengan anda semua di dalam channel Cik Tam Obai TV ini berkaitan dengan motivasi, khususnya motivasi kendiri ataupun motivasi dalaman kita, intrinsik kita, yang sebenarnya pada saya sangat powerful, yang menentukan sama ada kita mampu untuk mencapai kejayaan di dalam kehidupan kita. Dan juga saya sentuh sedikit tadi tentang adakah motivasi kendiri ini diperlukan di dalam diri kita, khususnya para pelajar contohnya pada ketika ini dalam menghadapi situasi wabak COVID-19 ini. Moga-moga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan satu suntikan kepada kita semua di dalam channel Cik Tam Obai TV ini, dan khususnya juga kepada yang mengambil peperiksaan pada tahun ini. Cekalkan hati anda, teruskan usaha anda bagi memastikan bahawa kejayaan adalah milik anda. Anda kekalkanlah motivasi yang ada di dalam diri anda dan teruskan perjuangan anda untuk terus belajar dengan sebaik mungkin dan untuk mencapai cita-cita yang telah disematkan di dalam diri masing-masing. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.